This week is crazy week Weekend ni lagi. Okay, let's clap. Clap. Okay. Aku tak tahu kenapa tiga-tiga kena clap. Seorang pun okay sebenarnya. Seorang pun because it's boleh. one track. Yeah. Okay, 3, 2, 1. Alah, siapa pula? Siapa pula? Karina mana? Headphones. Aku icot terus. Aizat kot. Aizat pun most probably. Tak apalah, dia boleh hold lock dulu. Aizat call. Mel Ramlan. Waalaikumsalam. Alamak, lama nak jumpa. Nanti kita catch up. Sihat alhamdulillah. Kau macam dapat dah sandal kau Jad? Dah beli dah sandal kau? Kau beli sendiri ke orang bagi? This is the intro. Intro guys. Okay, sebelum aku mula kan, aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dalam masa ni macam masih dalam in the hundreds lah. I mean that's good enough, man. To me it's important because the first few ni yang dengar ni macam really like the content, so they would be the apa orang cakap tu the best advocate for Tamu Tauge podcast lah. And I am grateful for that. Thank you very much. So kalau aku nak minta tolong sikit lah daripada orang-orang yang few first hundreds ni kan, kalau dia orang suka, share kat kawan-kawan. Share it. Okay, coming back to your cerita tadi lah yang kau cakap you have a busy week. Yeah, busy week. Actually it's a big week for Wan. Pasal dia akan keluarkan satu single lah. This is your debut single lah kan? Yeah, debut single lah. Debut single. So by the time this podcast keluar, dia punya lagu tu dah di-release lah. So kepada yang nak dengar, boleh dengar dekat Spotify. Tajuk dia Piramli. Betul lah? Yeah, link is in my Instagram. Aku boleh link kat bawah juga lah. Letak link Description below. Description below. You can find a link there. This would be probably the biggest milestone in your career, right? So far lah, right? So far this macam kalau dalam term bola, masa the first game yang kau main tu, diorang akan ajak family semua datang stadium. Semua akan ada dekat stadium. Tengok macam that is your first appearance for that team. So it's a big deal. Tahu, aku cerita pun naik ke bulu roma. So I could not imagine like macam how are you feeling at this point lah. I mean excited, memang excited, like crazy excited. Tapi on this 19 when it drops, I was like, ooh, I'm gonna be over the moon, man. Over the moon Okay lah, aku nak bagi kau peluang sikit macam dengarkan sikit. Dengarkan sikit Sekejap. Tapi it's in my it's in my hard disk. So sekejap. One sec. Okay. It's playing. Why is it not playing? Okay. Oh, tak dengar. Come on, man. Ash. Why you gotta do the audience like that? Okay, actually, I give you the time to figure that out, right? So at the end of this podcast nanti kita akan dengar. Okay. Aku dah half time dah sebenarnya ni. Oh lama, kau dah warm up lah. Bukan warm up, half time tu. Ush. Dengan Aizat tadi dah. So aku ada satu half je lah ni. Tak ada, boleh. Kalau reserve apa extra time, boleh. Boleh Okay, aku Penalty shoot pun boleh. Aku try to keep up lah. Oh, okay. Coffee ni boleh? Boleh. Just get yourself comfortable first. Oh, nak pakai headphones juga Kalau kau nak lah. Cuba try tak ya? Tengok. Tak ada okay. Okay. Okay je. Lagi santai lah kan. Santai je. Okay. Tapi the mic has to be closer to you. Oh, my has to be closer. Okay. Alright, okay. Just remove the pillow sebelah kau tu je. Boleh, Make it boleh. more comfy. Okay Wan, aku nak ceritakan kau sikit background next guest ni. Alright. Macam mana aku kenal dia lah. Okay. Actually tak lama. Slightly new. Kenal personally lah kan. Kenal personally. Kenal tu dah lama lah, of course. Pasal dia ni popular. Yeah. Popular lah. Tapi kenal
orang dia tu baru 2-3 minggu lepas je masa dia datang sini, dia nak record Vocal Booth Podcast dengan adik aku Aizat. Kau start dengan Butterfingers, kau punya reference macam ke barat, asal tiba-tiba Poyo nak jadi Melayu. Tu nombor 1. Kaboom! Efek-efek. Lepas the Vocal Booth Podcast punya session tu, kita orang ada lepak kat belakang lah kan. Lepak isap rokok. Time tu aku dah duduk lah, isap rokok apa semua. And then dia berdiri kat situ. Lepas tu aku cakap dengan dia, kau duduk lah, kita sembang. Sambung podcast. Sambung sembang lah. Kan. Tapi dia tak duduk tau. Okay. Aku rasa dia tak duduk tu, dia buat langkah yang betul lah. Kalau tak, dia akan melarat lagi 2-3 jam. Exactly. Exactly. So pasal sebab itu juga aku invite dia datang for tamu tauge lah, because nak sambung sembang lah kan. Kali ni duduk lah. Kali ni betul-betul aku suruh dia duduk. Okay. And then dia ni juga dalam tamu tauge punya siri ni, dia ni first guest yang tak ada kena-mengena dengan hidup aku sebelum ni. Sebelum ni kan guest-guest dia adik-beradik aku. Mak Rock pun aku punya kawan masa uni. Tapi dia ni macam paling stranger lah antara semua ni kan. Tu pasal buat aku berdebar sikit lah. Okay, this is going to be interesting sebab kau tak ada anything in your past. So macam dia put aku in a different position and different punya ni sikit tau. Aku terasa So attack kau. Kira macam uncharted territory lah. Uncharted territory. Very uncomfortable for me. Okay. Dia straightforward tu. Straightforward. And then dia ni juga adalah, aku boleh cakap lah, dia ni penglipur lara bunyi Melayu lah. Okay. Welcome to the Tak Mau Tauge Podcast Monolog. Tak mau tauge ni kira tak mau tauge lah. Tak boleh. Tak Mau Tauge ni macam kira Indomie tak ada tauge lah. Indomie tak ada tauge, bihun tak nak tauge, apa benda pun tak nak tauge. Semua tak nak. Faham. Cuma aku tulis tauge. Cuma dah lama tak tulis. Yes, kau tulis tauge. Lama aku ingat nak get back to it lah. Lama tak tulis. Sekejap semua rekod je kan. Aku selalu curious macam jenis musician yang macam nampak tauge tu terus boleh petik tau. Kau tu side read. Tak. Itu tak? laju tu. Aku Apa nama boleh dia? tapi merangkak lah macam Side read nama dia? side read. Yes. Side read. Penglihatan, baca dengan penglihatan. Side. Tapi aku memang aku practice benda tu, tapi dia macam kau kena practice sampai perfect lah benda tu. Untuk just macam kau boleh look ahead baca. Macam baca buku biasa. Macam baca buku biasa lah. Macam aku kau merangkak belajar sikit lah. Kau belajar new language kan? Yes, aku merangkak sikit tu. Merangkak sikit lah. Merangkak banyak lah sebenarnya. So banyaknya kadang-kadang aku tulis motif je untuk aku ingat. Okay, itu je lah. So aku ingat lah. Aku boleh lah macam replicate balik apa yang aku tulis kan. Cukup lah. Okay, aku tak faham sangat apa dia cakap. Pasal aku bukan orang muzik, aku tahulah sikit-sikit. Yelah, faham. Hari tu aku ada keluar vinyl kan. Aku nak buat unboxing. Sekali aku letak vinyl player aku kat sebelah TV. Rupanya anak kecil aku tu dah, dia ingat dapur ke apa, dia main stylus aku dah macam ni lah. Aku punya weh, cerita kat ayah aku kan. Dia cakap, wah tengok ni Amadou dah rosak kan dia punya stylus ni semua kan. Dia cakap, sama lah kau dulu pun. Masa kau kecil kau dengan arwah adik kau kan, pecahkan rekod porselin. Dia ingat macam disk. Kita ingat macam disk. So, ada rekod Piramli ke apa? Tak ada. Nasib baik tak ada lah kan. Dia dah mengamuk gila. Tapi itu sebenarnya kalau kau tak sedar, tu sebenarnya proses pembelajaran kau appreciate towards art tu sebenarnya. Betul. Lepas kau pecahkan benda tu, mesti mak bapak kau lah especially mesti marah kau kan. Marah gila kot. So masa dia marah tu mesti kau terdetik dekat hati kau macam, oh shit, benda ni precious sebenarnya. Betul. Itu yang macam permulaan lock sebenarnya. Itu yang aku nak buat balik pena hitam. So macam full circle lah. Supaya kau boleh marah anak kau pula. Macam itu lah kan. Allah, stylus aku bengkok habis. Okay, topik hari ni sebenarnya aku nak cerita pasal dia punya spin off daripada conversation kau dengan Aizat itulah. Betul. Which is jati diri lah. Betul. Jati diri bangsa dan juga seni lah kan. Dalam konteks seni lah. Tapi sebelum tu Lok, untuk aku explore topik ni dengan kau, aku perlu kenal kau dulu. Boleh. Okay. Kenal kau ni aku nak kenal daripada segi masa kau kecil-kecil dulu.
kau dengar apa yang buatkan kau jatuh cinta dengan muzik, ataupun apa muzik influence kau Banyak. masa kecil-kecil tu? Banyak aku dengar. Sebab macam cakap tadi lah, ayah aku ni dia memang pecinta muzik lah. Okay. Muzik aficionado lah kira kan. Bukan hanya muzik lah, medium muzik juga, macam piring hitam, vinyl. So even family belah mak aku, sebab aku tak rapat sangat, tapi aku rasa diorang pun musically inclined. Tapi belah bapak aku ni memang into music. Diorang bila aku lahir tu, diorang memang kalau every weekend jumpa mesti pasang rekod, main gitar. So Beatles tu dah jadi macam household lah, punya benda yang memang biasa lah aku dengar. Here Comes the Sun, I Wanna Hold Your Hand, semua tu kan. Lepas tu, tapi kelebihan bapa aku ni, dia suka Nusantara juga. Dia tak adalah Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd sangat. Dia suka. Tapi dia balance kan tau. Dia suka P. Ramlee tu hari-hari, every malam weekend mesti kita orang buka Siti P. Ramlee lah. Nak Kusaz Ali ke, ibu mertuaku ke, mesti dia buka dulu apa, videotape Videotape. lampu. Semua kena tengok. So kat situ aku macam banyak ingest. Lepas tu dalam kereta dia pasang lagu Melayu Deli, lagu Minang, lagu Indonesia pun ada, Mercy semua. So hidup aku alhamdulillah dikelilingi oleh muzik ya. So itu yang aku rasa bila aku remaja, benda tu dia keluar balik. Sebab aku rasa masyarakat kita dulu sangat seni. Benda tu tak boleh lari. Tapi kerana kekangan globalisasi dan kehendak dunia moden yang kita terpaksa, yelah pasal nak hidup kan, nak sara hidup. Ya, tapi tu lah, bila kau tengok balik sejarah, kalau kau tengok tamadun dunia lah dulu, kan seni kan naik seiring dengan kemajuan. Kenapa macam sekarang ni tak seiring? Dia macam tak seiring, dia ditinggal sekejap tau. Macam biarlah suka seni ni kan jadi sebab dia sekadar hiburan. Aku baru cakap dengan Aizat masa warm up session tadi kan. Oh, cakap lagi? Cakap. Benda ni memang sentiasa. Aizat jumpa aku terus cakap benda ni. Tak ada Assalamualaikum. Cakap benda ni terus. Macam aku nampak semalam ada orang komen dekat Facebook lah. Ada orang tak cerita pasal AJL kan. Okay. Dia kata AJL ni macam kosong lah pada dia lah. So ramai orang marah. Orang tam kan. Orang tam sebab dia kata AJL tu kosong lah kan. Okay. Sekarang ada satu ni yang caught me lah. Dia macam dia kata macam alah tak apa lah, tak payah orang-orang semua nak kena buat lagu deep ni semua, sastra ni semua. Sebab kalau dia buat deep semua, habis orang-orang lain macam mana nak ada hiburan. So terus trigger aku lah. Macam okay, maknanya kau nak maintain biar kita punya art sastra ni tak deep lah, tak intellectual lah, supaya orang boleh keep on listening. Sedih kan? Ada aku sedih lah. Macam bila aku tengok macam alahai. Okay, aku nak bagi kau trigger lagi satu lagi. Okay, trigger. Ada cerita aku juga. So aku borak dengan satu Minah ni lah. Dia cakap Recently? No, last year lah kot. Okay. So dia ni minat tengok drama Melayu. Okay. So aku tanya dia, asal kau tengok drama Melayu? Actually dia cakap, I kerja satu hari, bangun pagi dah kena uruskan anak, lepas tu pergi kerja pun balik lambat, lepas tu balik kena masak apa semua kan. Tak ada time. Benda yang paling last aku nak buat at the end of the day is berfikir. So aku nak something entertainment yang macam mudah bagi aku. Betul faham. Lepas tu aku fikir macam betul juga dia ni punya rational dia kan. Macam so, itu yang pada aku, seni tak dapat evolusi. Pasal masyarakat kita macam tu. Pasal tu yang kita ada kekangan untuk kita nak evolusikan muzik kita, seni kita. Pasal mungkin aku tak salahkan, betul kita banyak nak mengejar hakiki ataupun ada tanggungjawab kan. Tapi kalau kita dibesarkan dengan intelek yang betul, macam contohnya Indonesia kan. Indonesia walaupun dia susah, tapi orang dia intellectual. betul. Takkan aku bukan sebab aku macam bias ke apa, tapi bila aku study, tak bias. bila aku study dia punya karakter, percakapan apa semua, the way they perceive ataupun the way they telan art tu different tau. Lah, kalau kau tengok macam ceramah agama lah kan, dia ada sesi Q&A kan. Orang yang bertanya tu, cara dia bertanya, dia susun ayat dia sebelum dia pergi ke pertanyaan dia, soalan dia tu kan. Cantik. Maknanya bahasa dia orang tu memang dah evolusi lah. Kaya. So benda tu yang pada aku macam betul kau cakap, aku pun terfikir lah sebelum ni kan, macam diorang mungkin tak ada masa kan, tapi mungkin
kat mana loophole tu? Ke daripada bila dia dibesarkan ke, ataupun mungkin lagi satu bisnes kau brought up pasal ceramah agama. Mungkin juga pasal agama lah juga. Kan? Agak sensitif di sini, tapi mungkin aku rasa pasal dia orang rasa benda ni kira on the benda yang kita rasa tak penting lah. Ada term dia. Ada term dia lagar. Ada dulu orang ustaz-ustaz pernah cakap pernah cakap macam ini aktiviti lagar. Lagar ni macam menghayalkan lah. Bukan menghayalkan, tak ada faedah. Tak ada faedah. Tak ada faedah, dia tak ada faedah. So macam thinking itulah. yang macam tu yang pada aku juga sedikit sebanyak effect on kita punya seni untuk kita evolve lah. Pasal masyarakat dah fikir macam tu. Tapi bila fikir pasal hiburan okey. Tapi hiburan sebagai sebuah medium untuk menggerakkan ideologi apa semua terlampau banyak untuk berfikir. Okey, tak boleh. Tak boleh fikir kan? Tak boleh fikir kan. Tapi kita boleh fikir pasal nak cari duit. Kita boleh fikir pasal nak berhibur apa semua kan. So still, walaupun dia tak nak berfikir, tapi still dia berfikir juga. Betul, tapi dia investkan pemikiran dia kat tempat yang lain. Pasal muzik ataupun seni tak berfaedah. Seni tak berfaedah. So macam paling last sekali kan. So last, dia macam tu lah, doktor, magistrate, ahli muzik, macam paria lah. Macam dulu yang kereta api tu kan. Dalam food chain tu ada kau lah. Aku rasa lah. Yalah, balance tu lah. Balance tu tak ada. Whereas pada aku, negara miskin macam Indonesia, dia tak nampak, aku tak nampak dia pelekehkan macam tu. Tapi what I'm saying is, kalau macam ada yang diorang selalu spread itu viral video pasal Piramli cakap tu, yang dia kata benda tu kalau kita tak didik daripada awal, benda tu kosong. So kita pergi mana-mana, kalau benda tu tak ada, dia dah tak ada lah. Tapi kalau dari kecil kita dah ada benda tu, kita pergilah jadi orang apa pun lah, kita still ada benda tu. Itu yang caught me tu, macam ini macam ada kena-mengena dengan video klip Nongga kau itu. Nongga ada. Aku baru tengok video klip Nongga tu. Sebab pada aku itu basic lah. Basic yang itu sangat basic, tapi jahat juga tu. Memang jahat. Video klip tu kau tengok video klip tu lah. Video klip tu aku masukkan message untuk kita ada basic tu. Jiwa tu, I mean the core tu. Yang pada aku Indonesian ada, Korean ada, Japanese ada, kan, Malaysian, okay, apa lah? Apa lah? Apa lah? Betul, bahasa betul. pun tak intact. Nak cakap jati diri lagi lah kan. Bukan semualah, tapi pasal aku ramai. Kita be honest lah. Ya, betul. Kita be honest lah. Kan? Kita bukannya macam nak cakap pakar ke ataupun. Betul lah. Kita pun masih belajar. Kita pun masih belajar. Betul. Tapi kita honest dengan diri lah kan. Sebelum kita nak memperbaiki sesuatu, kita kena honest dulu. Apa kesilapan kita ataupun apa kekurangan kan. Yang betul lah yang kau cakap tu. Dia tak nampak lah jati diri tu tak strong. Jadi tak nampak. Itu aku punya assessment lah kan. Lagi-lagi zaman sekarang ni. Pada aku masa 90s, 80s, walaupun orang masa tu aku baca merata-rata orang cakap pasal budaya yang terhakis lah, apa dah, culture dah hilang, tapi still time tu meriah. Orang still kan? Celebrate. Orang still practice. Macam kau tengok lah, contoh paling dekat lah, nama-nama bangunan, nama-nama tempat dulu masih lagi okey. Damansara, jalan kat rumah bangsa aku semua tu, Medang Serai, Medang aku tak mendengar. Aku ingat Medan. Ada pokok punya nama Medang. Faham, kita belajar kan. Walaupun time tu orang dah cakap dah kita punya budaya semakin telan apa semua, still ada. Sekarang jalan Palestin, Kensington Heights, ambil kau kan, apa Almina benda tu kan, Vivaldi, nama komposer kau ambil, nama komposer Italy kau ambil buat nama bangunan kat Malaysia. Come on lah ada kan nama bangunan Vivaldi? Ada kan? Ada. Sorry to say lah, tiang komposer tu. Kau tahu yang paling best dekat Penang, yang kau tahu dia buat street art dekat mural. Betul lah, sakit hati weh. Orang luar yang buat mural tu. Macam Malaysia ni tak ada artis tu tak? Faham tak? So Itu sedih. Sedih. Banyak gila kot artis kita yang unsung, mati kan, miskin. Tak payahlah, kita punya hero pun Elvis kita Piramli tu pun masa tu di end tu rumah tak ada bumbung kan. Macam mana tu kan? Kau tengok dokumentari yang Piramli? Tak.
Kau buat lagu P. Ramlee tak Suhaimi tengok lagu? Baba buat Suhaimi Baba History buat. Channel. Suhaimi Baba buat Suhaimi Baba. Yes. Sedih kat aku. So ramai tak tahu yang P. Ramlee ni, of course siapa yang tengok dokumentari tu tahulah. So tapi ramai yang tak tahu P. Ramlee ni dia punya trajectory of the career tu dia naik. Lepas dia peak tu dia turun yang seturun-turunnya, yang macam kau pergi award show orang tak acknowledge kau tau. Macam Mozart juga lah. Macam Mozart. Dia tak acknowledge pun P. Ramlee masa tu. And P. Ramlee at that time macam considered broke lah. And to think that P. Ramlee is one of the biggest, if not the biggest seniman Malaysia has ever produced. And that time masih dia punya peak. Even Indonesia semua layan. And Malaysian pun bukan Melayu je, Cina, India, everyone layan cerita dia. Orang semua pergi teater, pergi tengok wayang. Cerita dia tau, kira cerita dia berjaya unitekan Malaysia lah, tanah Melayu masa tu, Malaya masa tu kan. Walaupun tak ada sinergi kat situ, tapi dia punya language tu, cara dia tu, it speaks for everyone kan masa tu. Lepas tu sekarang ni itulah dia naik macam tu, datang balik sini habis. Ya, P. Ramlee punya cerita ni pengajaran juga kepada kita ni kan. Macam bukan setakat dia punya seni tu je. Seni dia of course lah banyak message apa semua. Tapi apa yang jadi kat hidup dia, macam mana kita treat P. Ramlee masa tu. Tak patut. Kita patut treat ni seniman ni lagi appreciate lagi tinggi. Again kepada appreciation tu lah. Seni kepada pengkarya seni. Macam India dengan dia punya Sita Guru semua. Yes. Dewa kot. Dewa Seni worship kan. Kalau takkan Beatles tak nak belajar dengan dia orang kan. Beatles pun datang lah India pergi belajar. So kita P. Ramlee kena bu. Yang Cina Bu punya insiden kena bu. Masa tu Pok Ye dengan naik. Itu aku menggeram baca tu. Aku terasa macam nak buat satu filem part tu je. Bro aku part tu je kita buat filem kan. Yang dia kata dia cerita Salma Wider kan. Dia kata Ma apa dia panggil lah, Mami apa, orang dah tak nak saya dah. Sedih siut. Sedih. Heartbreaking lah. Okay, tadi kita orang mula dengan definition dia jati diri apa. Kau tahu definition jati diri apa? Boleh beritahu aku? Dalam Kamus Dewan punya ke apa? Dalam Kamus Dewan, Dewan Bahasa. Yes. So ni dia punya definition. Sifat atau ciri yang unik dan istimewa dalam kurungan dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya. Betul. Yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Betul. Identity. Tepat jugalah apa aku ingat dalam kepala otak aku ni. Kan, selama ni kita sebut-sebut je kan. Sebut je. Pasal dah rasa macam diri tu of course dalam diri lah kan. Jati tu maybe something original ataupun jati kau terbayang kayu jati. Kayu jati tu kuat. Okay. Kuat. Kayu jati nak juga buat furniture tu kuat. Aku terfikir tu. Aku fikir tu. So macam bila kau cakap jati diri, dalaman kau kuat lah. Ibarat kayu jati ya. Ibarat kayu jati. Apa ni, soalan aku adalah, katalah kau sebagai seorang Melayu yang dari segi adatnya kuat, bahasanya kuat, budayanya kuat, agamanya kuat, tapi dalam konteks dunia sekarang ni kau tak ke mana. Pada kau jati diri ni bawa ke mana sebenarnya? Kalau kau setakat macam portray yang kau adalah, kau ada identiti unik saja, tapi dalam konteks moden ni dia bawa kau ke mana kalau ada identiti yang unik ni? Okey. Pada aku dia, kalau semua orang macam ni, InsyaAllah negara kita macam Malaysia especially kan, ataupun masyarakat kita, dia akan ke depan. Dia tak, pada aku tak stagnan lah. Dia tak tersekat lah. Pasal bila kita maju ke depan, bukan kita bercakap pasal jati diri tau, bukan maju ke depan in terms of bangunan, ekonomi. Sebab kita memang ke depan. Dengan kita ada KLCC, bangunan paling tinggi dalam dunia suatu ketika dulu. Memang kita ke depan, tapi jati diri kita stuck, lost. So aku rasa bila benda tu kita dah resolve, kita berjaya selesaikan lah kan. Ini jati diri kita, ini style kita, ini cap mohon kita. So dia akan tak stop kat situ. Dia akan baru dia explode. Baru kita punya intellect tu, so, dia akan automatically pada aku dia berkembang lah. So kita punya masyarakat akan lebih intellectual dan analytical mungkin lah. Tapi pada aku, sebab kau dah boleh tahu diri kau siapa. Sekarang ni kau tak tahu diri siapa. Sejarah pun tak ada. Sejarah pun dah diputar belit kan. Bahasa pun kau tak tahu, nak cakap English ke BM ni kan? Kau pun tak tahu kan. Cakap pasal bahasa ni kan, kau tak rasa macam kita sebagai orang KL ni kan paling lost doh. Aku macam sampai sekarang aku geram pasal aku ni tak ada slang yang kuat.
tak ada bahasa yang kuat tau. Compared to kalau orang Sabah, orang Kelantan, orang Kedah. Ada dialek kan? Ada dialek. Kuat tau. Memang bunyi dia sedap lah. Orang Negeri Sembilan pun sedap. Perak pun sedap. Pahang pun sedap. Kelantan, Terengganu apa tak lagi lah kan. Tapi Pahang banyak loss dah. Pahang kalau dialek dia. kalau kau pergi yang dekat Lepeh apa semua tu memang ada lagi kan? kuat tu, kuat. Pahang ni dia macam quite underground sikit lah dia punya slang ni. Aku tak tahu kenapa. Banyak datang KL lah. Banyak datang KL. Tapi Kelantan datang KL maintain dia. maintain kan. Kuat je kan. Bocor semua Set-set kan. demo. Lapor semua. Jadi itulah aku tak tahu lah. Ini KL aku lah, seorang. kau tengah cakap pasal orang KL lah. KL. Aku paling geli sebenarnya slang KL. Paling rasa macam tak comfortable. Aku tak tahu kenapa. Aku tak rasa macam benda tu cantik. Dia tak cantik lah bagi aku. Pasal kita punya rojak ke ataupun kau tengah cakap pasal WeChat punya language tu yang macam Yang AQ, guys, Guys, semua tu. GIS. Kau tengah cakap pasal tu ke atau slang KL yang kita rojak kan banyak? okay, yang WeChat tu aku geram juga. Itu paling geram. Itu Tak I think faham semua tu. orang geram Benda kot. dia cakap ni. Yang bila dia start macam Eja check it out. Aku punya that. Tapi aku juga cakap pasal slang yang kita bercakap ni lah. Campur-campur ni lah. Aku tahu ada identiti slang KL ni, tapi aku tak suka. Faham. Aku tak rasa best kat dalam bila bercakap. Aku punya pendapat mungkin sebab kita tak betul-betul, bukan force lah, macam kita tak betul-betul emphasize je. Macam even daripada yang atas sampailah yang ke bawah kan. Of course yang atas kita akan ikut macam pemerintah segala-galanya kan. Tapi diorang pun tak emphasize. Diorang pun macam diorang nak cakap macam mana sebenarnya kan. Macam working paper deck semua dalam English Kan. sekarang dengan pengkorporatan ni semua banyak English based kan. So macam kat mana sebenarnya bahasa kebangsaan ni kan. Digunakan di mana Digunakan kan? kat mana? Masa order burger je ke? Masa order roti canai je ke baru nak cakap kan. Ataupun terlanggar ke macam sorry maaf encik itu je ke kan. Maaf pun jarang sekarang orang pakai. Macam sorry kan tu lah. Sorry, maaf tak ada. Sekarang tu pada aku itu tak apalah, itu macam itu memang sentiasa menjadi isu pada aku kan. Tapi yang aku sedih pasal yang gatekeepers ni dia tak betul-betul cakap lah kan. Macam hari tu dulu bila aku tengok Rais Yatim ke siapa cakap pasal semua iklan kena dalam bahasa. Banyak orang marah kan. Pada aku buat lah okey apa. So confirm. Firm firm Malaysia bahasa dia bahasa Malaysia. Tak kisah kau nak cakap English ke, kau nak cakap vernacular language ke, Indian ke, Chinese ke, Cantonese ke, tak ada hal. Tapi bila bahasa official bahasa dah. Siapa tak bahasa tak boleh keluar. Macam tu lah contoh lah kan. So benda tu yang baru kita nampak okey, that mean rasmi lah, official lah. Ni kita pun sekejap okey, Kau tahu okey. Faham kan? Orang sound sikit okey tak apa. Kan tak payahlah kan. So aku rasa benda tu yang efek kita jadi rojak tu kan. Kau dalam kau sendiri kan, kau basically kau tahulah jati diri tu apa, and then kau aku masih belajar bang. Masih belajar. Macam kita cakap lah kan, kita masih lagi menggarap. Mungkin ada sejarah salah daripada dulu yang kita dah ingat British punya sejarah sebenarnya. Itu yang best tu. Pasal part yang kita ni, kita masih membelajar, kita masih explore tau. Bagi aku benda exploration ni best. Sebab benda yang kau tak tahu kan. Sampai mati kita sampai buat. mati Okay. tak kisahlah, sampai mati kita belajar pun is okay. So dalam proses pembelajaran ataupun mencari ni kan, kau mesti ada macam contradiction dalam diri kau sendiri. Betul. Macam kau tahu jati diri ni apa, tapi kau sendiri pun yalah tak adalah betul. Melayu Pakai sangat. jeans lagi. Pakai jeans lagi kan. Pakai topi. Nama monolog. Kan. Kan. Butterfingers semua ni. Butterfingers kan. So macam mana kau ada contradict tu, macam mana kau handle lah supaya kau tak, dalam kau sendiri tak dirasakan yang kau ni macam hipokrit. Pada aku sebab aku dibesarkan dalam suasana yang music semua okey, tapi in terms of nationalism tu tak diterapkan betul-betul. Aku secara bila within the family ada, tapi bila dalam dekat sekolah, dekat bergaul dengan kawan-kawan dulu, tak betul-betul di macam Yes. Pasal kita pun terikut masa aku besar nama band Search. Wings. Carefree, left-handed. Carefree tu maksudnya left-handed kan. So tak ada macam hujan
Contohlah kan, tu satu kan, Payung Teduh. Mana ada band macam tu kan, yang popular tau. Yes, Kita kena yes. fikirlah dulu, kita takkan nak cari benda underground. Ya, ya, Kita ya. mesti dulu dengar lagu kan. Ya. Gersang lah paling Gersang. paling original masa tu kan. Macam aku suka. Iklim Gersang. Macam aku suka lah kan. So dia jadi macam conflict of identity lah. Yes. Daripada awal dah start dah kan. Maknanya kau cakap sekarang kau pun still ada lagi benda tu lah kan? Ada, tapi aku dah sedar. Dah Banyak sedar. benda aku dah sedar. Betul. So aku cakap balik. Macam orang tanya kenapa kau nak Melayu sangat, Butterfingers dulu nama English apa. Pasal tu lah. Pasal aku dalam surrounding aku masa tu underground music. Kan semua masa tu kita orang nak cuba lain daripada mainstream, daripada apa lagu-lagu Sifu, daripada lagu rock kapak masa tu kita nak lain kan. Of course masa tu jati diri kita pun tak jumpa lagi. Tak kuat, tak ada orang cakap kena bawa bahasa Malaysia. Tak ada lah. Tapi aku pernah cakap kat datuk aku lah, Arwah Makruf tu, dia kata apa, Ariel dengar kau ada band ada band, nama band apa? Butterfingers. So aku tengok muka dia sedih sikit lah. So mungkin sekarang bila aku flashback balik, aku teringat mungkin pasal dia nationalist. Dia seorang pejuang bahasa. Dia yang hantar memorandum kat Tukar Duraman masa tu, nak suruh dia dengan beberapa orang lagi lah. Aku rasa ada 10 orang yang cakap please jadikan bahasa Malaysia ni bahasa kebangsaan. So dia sedih lah kot bila dia tahu nama band Butterfingers kan, macam okay kan. So back to kau punya yang kau cakap pasal kenapa masih belajar tu, ya itu satu, itu sejarah lagi kita daripada mana, bukan daripada mana sangat, culture kita apa yang dah diubah secara tak sedar kan. Macam okay. Nak masuk satu cerita ni yang masa aku jumpa kau first time, kau ada cerita satu benda yang menarik pasal kapal kapal Stanford Raffles tu. Boleh kau ceritakan sekarang? Dan kenapa? Aku punya reference aku kena tak kisah. Okay. Aku kena make sure dululah, takut salah fakta. Tak apa. Dia okay, bagi aku perbualan. Yes. Kalau tak ada bersandarkan fakta, bagi aku okey lah. Tak ada masalah because dia di tahap perbualan, bukan mungkin journal. Sahih mungkin tak. Jangan anggap kita ni pakar. Okay, aku bukan pakar dalam sekarang dunia internet, orang nak kecam cepat kan. Real time kan. Biarlah. So ceritakan. So aku baca and also banyak orang cerita, dan aku pernah baca, memang ada aku nampak. Tapi yalah, sejarah ni kita baca sekali gelas, lepas tu kita dah lupa kat mana lah kan. Kita tak bookmark ke apa kan. So dia cerita pasal macam mana Stanford Raffles ni dia dah kumpul semua artifacts Nusantara, especially Malay Pecelago ni, Tanah Melayu ni in the 1800s. So dia bawa balik, dia nak bawa balik London lah. Artifact semua ada, scrolls, ada macam-macam lah. Kita punya senang cerita generalizing dia, kita punya sejarah. Dia bawa balik tau kan. Dalam sejarah dalam bentuk material lah. Okay. Mungkin dia ambil dari istana ke, ataupun mungkin aku rasa sekali dengan orang-orang punya lah. Macam kau tengok sekarang kita punya silverware ataupun kita punya gangsa semua banyak kat sana. Yang dah tak ada kat sini, orang sini tak suka. Macam dulu dulu kita orang-orang Melayu dulu, dia bertandang ke rumah, dia ada bawa tikar. Dia akan bawa tikar sebab dia duduk atas tikar kan. Tikar tu diikat dengan something lah, perak tau. Itu benda tu dia macam getah je tapi pakai perak. Cantik lah. British ambil bawa balik. Mana kita tak ada lah sini. Aku cek kat Terengganu tak ada lah benda tu. Nama dia pun aku tak tahu. Orang tahu. Nak cari pun susah kan. Ada kat sana. Diorang bawa balik. Diorang beli lah. Ada buat apa sangat perak untuk diorang dulu kan. So balik cerita kapal tu. So dia bawa. So aku rasa sampai ke India ke apa, Stanford Raffles claim kapal tu terbakar dengan segala yang dalam kapal tu. Muatan dalam tu lah. Muatan tu semua hilang. So dia kata macam tu, tapi konspirasi teori cakap sebenarnya ada. So, dia dipindahkan siap-siap lah, dia bakar kapal tu supaya dia boleh wipe out our history lah. Apa yang kita cakap kanan sebenarnya kiri. Apa yang kita ingat betul sebenarnya salah. Kau faham tak apa yang berlaku sekarang ni, Wan? Faham. Ni dah masuk konspirasi teori lah. Sebab dia tulis balik tau. So benda tulis balik. Benda dah hilang tu dia tulis balik. Maknanya sebab dia kata dia ingat daripada photographic memory dia. So sejarah Melayu kita is a lie. I don't think we would go to that extent. Kan? Pasal kita tak nak claim something yang macam betul. Salah. Tapi ini adalah teori lah. Kita kena cari lah betul-betul. Bagi aku bukan setakat teori je, macam benda tu possible berlaku. Okay, let's say it's possible lah kan. It's possible. Okay, let's pasal say the best way to colonize
ataupun untuk menjajah satu masyarakat, satu negara is apa? Is dia punya intellect lah. Kau take out the history, habis. So dalam pendek ceritanya, Locke punya teori ni adalah Stanford Raffles ni lah yang erase big chunk of our history ni and rewrite. Rewrite it. Which Yeah. is based on something apa yang kita tahu nowadays lah. Yep. Yeah, Yep. could be. So means So kita membesar with something and then that was rewritten. betul. Itu teori dia yang aku cakap cerita pasal itu the film conspiracy tadi tu. theory lah. Conspiracy theory. Tapi juga dibantu lagi ataupun disupport lagi dengan kita punya masyarakat yang tak menulis. Kita hanya ditulis oleh orang yang nak benda tu ditulis. So macam dia kata history written by the orang who won the battle, betul tak? Orang yang kalah, cerita yang buruk kita tak cakap. So maybe dulu-dulu macam buku teks sejarah. So benda yang best saja dia orang, benda yang baik saja. Yes. So benda yang history yang gelap-gelap ni kita tak tahu dah lost forever ke. Macam dulu kenapa gaduh pasal berjetimah, sultan dengan sultan, kerabat dengan kerabat gaduh, macam mana dia bagi negeri ni kat East India Company, semua kita tak ada yang betul-betul what is the cerita sebenar. Apa jadi dia kan? Mana minit mesyuarat dia ni? Tak ada kan. Kita ada We semua. need that. We need that. Kita tak ada. Dalam our culture in history, memang kita ni bukan jenis yang tulis sejarah tau. So we did not write our own history lah. Bukan pasal about writing ke apa. I mean we need to know juga the bad things maybe So kita that's why punya ancestor buat. Correct. That's why Benda-benda buruk, benda-benda Correct. teruk. Correct. betul. Bagi aku semua pengajaran. Bagi aku semua macam benda semua tu ada hikmah di sebaliknya atau ada pengajaran kan. Tak salah belajar benda yang buruk sebenarnya. Sebab sejarah ni bukan semuanya baik. Betul. Kan? So siapa yang minat sejarah ni dia kena terima semua. Pasal itu aku pernah nampak ada komen Facebook lagi lah. Nampak Facebook sebab lately aku suka tengok Facebook pasal dia banyak letak gambar lama. So aku banyak belajar sejarah jugalah. Gambar-gambar kan. Sebab aku tengok gambar, wah ada gambar bangunan lama, gambar even culture lama kan. From all races lah, Melayu, India, Cina semua ada. So best lah tengok kan. Sekali ada satu ni pasal dia orang marah pasal komunisme kan. Oh yang dalam buku teks sejarah tu. Buku sejarah tu. So ada seorang ni tulis tu pada aku menarik lah. Dia cakap tak apalah, apa-apa pun kita kena tahu sejarah. Sejarah ni bukan semuanya positif. Correct. Bakal kadang-kadang kita baca memang boleh menyakitkan hati. Betul. Menyinggung perasaan. Sedih. Pasal itu yang berlaku. Yep. Kan? So tapi apa-apa pun kita kena dengan minda yang terbuka lah kan. Supaya kita tahu apa benda yang apa jadi masa tu dan supaya kita tak ulang balik. Benda tu lah. Sebab kalau kita tak tahu, macam aku rasa 80%, 70% orang yang sekarang yang memang especially bangsa kita memang tak tahu apa yang terjadi pun sebenarnya. Betul. So itu pada aku sedih lah. Is it sebab the reason diorang tak nak tulis any benda buruk yang actually happen dulu tu? Macam mana? Tak, benda yang macam sejarah hitam. Sejarah hitam semua tu tak kena tulis kan? Is it because of pride? Mungkin pasal dia erase ke? Dia Pasal untuk orang tertentu, kepentingan orang tertentu. Kita tak cakap lah tu kan. Banyak itu memang banyak lah. Aku yang jelas pada aku is dia orang tak nak orang berfikir lah. Dia nak bagi orang yang simple hadam. Tapi Sebab I think British punya agenda satu. Lepas tu pemerintah punya agenda lagi satu. Mungkin dia nak jaga nama. So katakan the bad thing tu dia keluar kan. Dia keluarkan daripada katakan Salatin ke atau sejarah Melayu ke, dia keluar kan. Ataupun dia romanticize kan. Macam dia cerita ada tu semua tambah bunga itu sikit. mesti itu confirm lah kan. Pasal nak nampak aku still tak puas hati. Kau tak puas hati apa? Sebab dorang decide nak just not to tell benda buruk tu. Okay, sekejap. Sebelum kau get riled up, okay, let me qualify this. This is not facts apa yang kita cakap ni. Probably pendapat lah. So daripada kalau kau sebagai seorang yang kononnya dah tahu macam okay, ada alternative history out there, what would you do? Kan, sama ada kau nak marah ataupun macam nak tentang history baru ni, ataupun kau mencari sendiri lah. Mencari sendiri dan juga tell the real story lah. Aku tengok banyak sekarang Facebook pun keluar macam alternative
history. Pasal orang cakap sebenarnya macam ni kan. So menarik juga baca lah. Menarik. Tapi again Kau tahu dia hadir teori lah kan. Aku pernah dengar satu video ni lah. Dia berkonsepkan agama sikit lah Muhammad ni. So dia punya teori pula, Melayu ni berasal daripada Bani Israel. Ada aku dengar. Itu yang paling baru aku dengar lah. Macam ini dah gila ni. Kau tahu Bani Israel apa? Not sure. Dia yang Moses, Nabi Musa, dia punya people. dia punya people yang diusir. Diusir tu yang dia kononnya orang Yahudi sekarang cakap ni promised land tu kan. So ada a group of people yang diusir daripada the promised land tu. And dia punya teori is that one of the people yang diusir itu end up dekat sini, Kepulauan Melayu and menjadikan bangsa Melayu sekarang ni lah. Asal usul dia. Ada yang dia cakap macam tu lah. Itu teori baru juga. I mean that's new. Orang Melayu based on Bani Israel. Tapi tu aku nampak Kau nampak Kau nampak apa yang berlaku sekarang ni. Macam yelah, teori-teori ni kadang-kadang ada dia punya agenda juga. Ni macam nak nampakkan Arab ke ataupun kita ni sebenarnya waris daripada keturunan Nabi ke. Mungkin Iskandar Zulkarnain pun aku pernah dengar. Iskandar Zulkarnain Melayu kan. Melayu ataupun ada kena-mena lah. So it's quite fascinating lah. The fact that sejarah Melayu ni tak ditulis betul-betul opens up to a lot of questions and at the same time more opportunity for us to explore lah. Itu yang macam aku cakap dengan kau tadi tu, yang the exploration of jati diri ni. Even macam tapak-tapak arkeologi semua tu patut kena simpan tu. Janganlah buat jalan raya ke apa kan. Itu dia nak buat yang kat Kedah apa semua tu kan. Itu semua kita punya proof of life lah. Kira semua sejarah apa. Macam Melaka berapa banyak dah hilang kan. I mean dalam bawah-bawah tu kan. Sebab kita dah jadi city kan. Imagine the relics, apa history ke apa dalam tu kan. Itu aku tengok kat Facebook juga. Bukan ni ada orang share. Dia replicate, dia buat 3D animation on apa yang dia baca from sejarah. Dia study semua on architecture kan. So dia replicate balik Istana Melaka dulu kan. Cantik lah aku tengok kan. Maybe ada sikit lah. Tapi imagine kan sebuah empire boleh jatuh sampai orang boleh jadi kosong macam sekarang. Padahal kita dulu macam, kalau dia kata empire, memang macam Roman Empire lah. No doubt about it lah. Memang confirm macam Roman Empire ada lah. Tanah jajahan, ada jajahan, boleh conquer, boleh ada force, ada power, ada armada, ada power. Macam okay, contoh lagi satu yang aku rasa British punya agenda, pistol. Kan, dengan kita lawan keris. Takkan kita boleh lawan Portugis kalau kita pakai keris je. Kita ada cokma, kita ada apa nama tu, lela. Kita ada pistol semua sebab firearm semua daripada China. Kita dengan China dulu ngam apa. Hang Lipo kan. Lipo even before that. Kita dah ada tie, kita hantar bunga emas apa kat China supaya jangan serang kita kan. Itu kira pada aku diplomatik lah kan. Sebab kau nak maintain kan. So it's a lie lah where diorang cakap. Aku rasa lah pasal dia kata sebab kita Portugis serang, Portugis ada dua version yang aku dengar. Portugis serang 2 kali ke 3 kali dia kalah. The last baru dia menang. So dia menang pun pasal ada tali barut. Pasal ada orang buka gate tu. Itu daripada sampai sekarang kan. Sampai sekarang benda ni jadi dalam masyarakat kita kan. Itulah dalam Nongga tu sama lah. Macam dalam video klip tu kan, ideologi asing ni yang dalam tak sedar mematikan jati diri dalam kita ni sebenarnya. Yang kita tak sedar. Dalam video Nongga tu dia tunjuk lah yang ada Pinocchio tu kan. Orang korporat tu lah kan. Aku bila kau buat macam tu shit ni kau nak cakap music label ke apa benda ni kan. Up to interpretation. Silakan. Music label ke yang macam ni macam ni kan. But the current system of the world ni is basically controlled by you know who lah. Kita tak payah nak cakap siapa lah kan. So tak mustahil benda-benda yang di-create ni, di sistem ni pada asalnya bertujuan untuk menghapuskan identiti ataupun jati diri orang-orang. Sejarah. Pasal kita memang betul empire. Even Siam pun beberapa kali serang tak dapat. Takkanlah I mean of course aku percaya kesaktian kemistikan keris tu. Tapi aku bet kita mesti macam
Kita tak ada tahu. empire. Dia mesti ada firearm, mesti ada meriam, mesti ada semua. Faham tak? Okay. Sebab yang another version yang aku dengar Melaka kena invade tu pasal dia cakap dia nak letak firearms dia dekat dalam kota tu. So dia punya dia macam Trojan horse lah. Dia sembunyi semua askar bawah tu. So malam tu dia keluar habis, dia bakar habis lah Melaka malam tu. Padahal Melaka kau tidak Solid. orang tak boleh masuk. So that's another version lah. Again ada juga tali barut lah kan. Aku dengar about, aku tak tahu lah, what do you guys think about it, yang macam bila kita jajah lu fight semua tu, kan orang cakap, macam kau cakap lot, they might have guns kan juga kan, mustahil lah diorang tak ada. Tapi ada orang cakap diorang memang betul-betul tak ada, but diorang actually guna ilmu, like ilmu kebal lah. Ya, ada memang Mungkin possible. But then again, yang aku perasan after apa yang aku dengar lah dan apa baca, mesti semua gagal pasal ada tali barut. It's from us juga. Daripada Melaka ke perang BJ Timah, orang kita juga yang even komunism lah. Komunism dulu kan ada Melayu juga yang komunis. Yep, Rashid. So dia terror, dia boleh macam dia ada ilmu silat lah kan. So bila British nak attack, bila nak hapuskan komunis ni, Melayu ni, so dia tak jumpa macam nak bunuh dia. So last cikgu dia cakap kau bunuh dia masa dia dekat atas pagar, kau tembak dia. British tunggu dia naik sepung, tembak mati lah habis. So nampak dia punya cerita dia back to pengkhianat Among Us juga. Yang kita tak boleh tengok. Tinggal kau nak mengaku tak mengaku je lah. Tinggal kau nak sedar tak sedar je lah kan. Ada orang macam okay, dia tak nak jadi pengkhianat. Tak nak jadi, aku bukan pengkhianat. Bangsa aku bukan bangsa pengkhianat. Ada orang yang macam, ada orang cakap macam tu ada ramai. Aku rasa majoriti lah cakap tu. Tapi macam yelah, pada masa yang sama, kalau kau tahu macam history tu pengkhianat, belajarlah daripada history tu. Itu je lah kan. Janganlah mengulangi benda sama. Tapi dalam sistem moden sekarang ni, benda tu masih berlaku. Masih berlaku. Kita masih dijajah. Kita masih dijajah. Kau kena belajar from history kan. Yes. So like from what happened in the past lah. Yeah. Tapi history itself pun kau tak sure. Sebab history kita ni sebenarnya memang raw truth lah. Memang kita pun tak boleh cakap lah. Pasal mungkin Betul. Dia betul ke kena tak? apa-apa lah. Pasal kalau nak cakap masyarakat kita daripada Melaka kan, memang kita sebenarnya rebel. Tapi sebab apa dia nampak tak rebel? Yang kita tak nak cerita kat situ kan. Sebab Kita yang mystical creature apa yang Malaysia ada. Mystical creatures dekat Malaysia. Kau tahu mystical creature, arwah bapak aku dulu, dia pernah bedtime story, dia pernah ada satu cerita ni tau. Aku tak ingat lah cerita tu apa, tapi karakter tu nama dia Sang Kuryang tau. Sang Kuryang Sang Kuryang. Aku macam sampai sekarang terfikir, Ingat apa karakter dia? Dia cakap apa? dia macam orang kuat lah. Macam lebih kurang macam badang lah, orang sakti lah kan. Tapi nama dia Sang Kuryang. So macam Google jap. kalau kau tengok balik nama-nama mistik apa, banyak guna perkataan sang tu memang daripada Hinduism kan. Ada kat sini. Ada Tapi legend among Sundanese people in Indonesia. Orang Sunda. betul lah, okey lah. Orang Memang Sunda. kena lah semua Kan? Kemudian next band Sang Kuryang band project band lah. Kong, Wukong, Sangkurang. Tapi kalau kau nak cakap pasal mysticism, kita tak boleh lawan lah. Tu Memang lah. kita mistik gila lah. Tapi banyak dah hilang lah kan. Ya. Dia punya aku tahu kemistikan kita tu. Tapi aku tak berani explore. Mana lagi mistik? Kita ke orang Indonesia? Sama. Lebih kurang kita sama lah. Sama je. Lepas tu dia punya jenis pun pelik-pelik kan. Macam contohnya macam hantu raya. Ya. Kau boleh bela hantu raya tu untuk tolong kau buat kerja. Gila orang nampak. That means orang nampak kau punya doppelganger lah. Kalau Mak Saleh panggil lah. Nampak dia pergi sawah. Tapi rupanya dia kat rumah tidur. Tapi benda tu Advance tu. sekarang keluar dekat macam series Black Mirror. Black Black Mirror pun dah start buat cerita-cerita macam tu. So kan. itu actually something yang real lah. Dia hantu kira hantu Nusantara, hantu raya tu. Dia kata kau bela hantu raya ke? Pasal dia katakan dia ada land. Besok kosong. Dia dah takkan dia buat seorang. Mustahil lah, Orang kan? macam orang biasa orang fikir kan.
So Yalah. betul ke tak tu kita tak tahu lah. Tapi benda tu memang kepercayaan kita Ya, dulu. tapi cerita-cerita mistik ni yang best, yang okey lah, betul tak betul tu belakang cerita, tapi yang pentingnya macam dia buat kau fikir lah, dia imaginasi tak? Imaginasi kau. And pada aku itulah seni kita juga. Itulah seni. That's our culture untuk berfikir secara intelek lah. Dulu orang percaya kan, kau tak boleh buat benda hari Rabu. Macam benda-benda special kau kena elakkan hari dia. Ada hari dia, lepas tu kalau kau buat rumah, dia ada dia punya macam kiblat lah. Jangan halal sini, jangan halal sini. Dia ada dia punya tu semua. Orang kita dulu memang ikut lah. Macam sawah padi, dia ada dia punya Feng Shui roh Melayu. dia. Kau kena ada hari dia. Semua tu dia lama-lama benda sebab yelah, selain daripada Islamization, juga orang kita dah tak minat lah benda tu culturally. So 80s pun mesti kuat lagi. Kuat kampung tapi dia dah banyak. Kau cerita pasal tadi tu, aku teringat yang pepatah Melayu tu, jangan lepaskan batuk di tepi tangga. So aku daripada Dia dah correct kan sekarang kan. Batuk tu sebenarnya bukan batuk ni kan. Okay, aku ada cerita. So masa aku zaman uni dulu, aku macam teringat pepatah ni. Aku macam melepaskan in fact daripada sekolah lah kan. So pepatah ni selalu analogi ataupun metafora kan. Melepaskan batuk di tepi tangga. Kalau kau menyalak menyalak ke gunung, masakan dia bergerak. So menyalak ke gunung, masakan kau bergerak. Kau jerit kat gunung, macam kau buat benda yang tak boleh buat apa lah. Gunung tu takkan bergerak. Kau menyalak lah kuat macam mana pun, gunung tu takkan bergerak. So that's the metaphor. Yang kita very visual tau. Very visual based lah. So bila jangan melepas batuk di tepi tangga, belajar pada sekolah ni, tapi tak pernah tahu apa metafor dia kan. Kita ingat melepaskan batuk di tangga. Okay, apa Kau tahu aku, so one day tu aku did a blog post. Simple je. Aku cakap macam, okay, korang tahu tak apa maksud jangan melepaskan batuk di tepi tangga? Cuba korang interpret. Ini orang-orang yang uni tau, yang dah master apa semua ni kan. So kau yang tukar dia sebenarnya? Bukan aku tukar, aku macam sedar. Aku nak cari apa maksud batuk. Takkanlah jangan melepaskan batuk di tepi tangga. Macam kau buat lah sekarang. Macam aku batuk tepi tangga, apa kena mengena metafor tu dengan Aku nak tahu okay, apa so maksud dia kau tahu apa tak? Maksud pepatah batuk tu. Tak. So maksud dia adalah jangan membuat kerja yang sia-sia ataupun jangan buat half-ass lah. Jangan buat half-ass. Okay, so aku fikir balik, apa kena mengena batuk dengan metafor turun tangga dengan benda yang perbuatan sia-sia. So ramailah yang komen. Ada yang cakap, orang dulu-dulu bila lepas batuk dia ludah. So janganlah batuk and then ludah dekat tangga, nanti orang duduk, orang pijak tergelincir apa semua. Banyak. Lepas tu macam dulu kalau orang batuk tangga tu macam lead ke dapur. So janganlah batuk, nanti orang kat dapur tu terkacau lah, something macam-macam tau. Dah fikir pasal coronavirus lah pasal tu. Macam ada virus. Kau nampak tak? Orang sendiri pun tak tahu apa maksud tu tau. Sampailah aku macam Itu jati diri lah. Jati diri. So aku point out lah sebenarnya batuk tu bukanlah batuk. Batuk tu is perkataan lama tempurung tau. Untuk gayung. So rumah lama dulu gayung dia panggil batuk. Dia panggil batuk. Sebelum kau masuk rumah lama, dia ada tempayan Sebab nak basuh kaki. So kita melepaskan batuk, maknanya kita tak kisah lah. Sebab Macam kau lontar je lah. Macam benda tu nothing lah. Tak ada worth apa-apa lah. because batuk tu lepas kau pakai untuk siram tu ada tempat dia. Macam kau gantung macam tu. Ada gantung. So pepatah tu cakap janganlah kau lempar kat tepi tu je, ada tempat dia. Macam tak kisah. Sebab kita dulu very metaphorical. Cakap pun tak boleh dia cakap dari kau bodoh. Dia tak boleh cakap macam tu. Dia kena cakap dia ada something kena sini sikit. Sini sikit. Okay, tu dia. Dia kan dia akan lead kau, dia akan bawa kau satu tempat, lepas tu dia bagi kau message. Contohnya macam, jikalau takut dilanda badai, Hush. janganlah berumah di tepi laut, di tepi pantai. Best. Cantik kan? Betul. Cantik kan? Dia rhyme kan. Ah. Itu pada aku intellectual. Oh, best gila. Cantik seni tu. Lost dah. Kita dah lost Cantik. lah. Yeah. Kau imagine in the ideal world yang kita tengah bercakap macam gaya macam tu. Hey Wan, kalau takut dilanda badai, janganlah berumah di tepi pantai. Kan macam cantik tu kan. Kalau kau pun boleh reply dengan something ke benda kan. Macam Okay, macam imagine macam pergi drive kereta kena pecah kan. Kau dah tahu apa, jangan dilanda badai. Janganlah park di tepi pantai. Kan. Faham tak?
I'm just amazed, bro. Tak, macam kalau kau cakap pasal batuk, tu pagar makan padi pun. Okay. Oh, tak salah. Aku tak tahu. Okay, so aku punya interpretation is pagar ada mulut. Lepas tu pagar tu Aku boleh buat music video ke? Music video juga animation kan? Pagar tu makan padi. Aku Ada situ- pernah Pernah dengar tu, harapkan pernah pagar makan padi. Kita boleh jadi dengan tu kot. Yang orang macam Melaka punya ni kau nak protect kau punya apa semua, kau orang dalam sekali. Kau harapkan orang tu orang tu jadi makan itu kau kan. maksud dia lah. Tapi metafor dia apa benda sebenarnya? Metafor dia sebab dia pegar Pega. burung tu. Dia burung actually. Yang burung tu pegar. Harapkan Aku mungkin pegar. salah Jangan quote aku for this lah. Okay, Tapi aku okay. dah baca banyak kali. Okay. Yang dia salah bukan harapkan pagar, harapkan pegar. Pegar Okay. ni sebenarnya dia patutnya jaga tanaman kau daripada kena makan Gagak. Tikus. tupai, tikus dan semua. Cakap dia yang makan padi tu. So orang dulu dia nampak kan kan harapkan jelas. Pegar. Kan lagi jelas. Pegar makan padi. Kan lagi jelas. Sebab kadang kita ingat pagar. Sebab dalam bahasa buku teks tulis kan harapkan pagar. Betul. Kalau kau tengok padi, mana ada pagar pun. Sawah padi tak ada pagar. On. Aku baru terfikir. Sawah padi tak ada pagar. So mana datang pagarnya? So inilah kepincangan apa nama. Lost in translation lah. Di semaya abad kan. Benda ni aku sepenting pula. Betul. Macam kalau tak ada orang point out kan benda-benda macam ni, macam kita Seorang tak minat mah. tak minat dah. Kalau kat western ni dah ada buku doktrin semua lah. Kan? Dah ada perdebatan nasional lah. Pegar lah, pagar lah. Ha. Orang dah lawan bergaduh lah. Batuk lah. Ludah. Ludah. Bukan. Kau salah kan. Mana ada. Tak kisah pun. Kita pun tak tahu dah. Itu lah. Tapi macam bagi aku benda-benda ni basic pasal benda ni diajar pada sekolah tau. Harapkan pagar makan padi. Di sekolah pun salah aja. Salah ajar lah. Mungkin dia pun main tulis je lah. Enggak lah. Kau imagine masa aku postkan yang batuk tu kan, and then ramai yang komen, and semua ni pergi sekolah juga. Bukannya orang tak sekolah. Banyak loss tau. Banyak. Satu huruf je Satu huruf ke? Pega pagar. Yalah macam batuk dengan batok. Sebenarnya batuk tu sebenarnya dia je BATOK, batok. Batok. Tapi yang masuk dia dalam macam pakai textbook kelapa punya tempurung. burung tu dia ada tempat pegang. Dia selalu orang dulu kan nak naik rumah kan basuh kaki dulu. Itu memang obvious. Tak ada sebab sekarang kan orang cakap kan sampai rumah so masuk rumah basuh lu kaki. Ya, Basuh- ya, itu ialah dia daripada tradisi itulah. Tradisi tu, Sebab kita memang visual base. Kita punya Metafor. Banyak visual lah. Banyak visual lah. Mungkin pada zaman tu pun dia bukannya basuh kaki tu nak bersihkan kuman saja. Mungkin ada benda-benda lain yang nak dibasuh, ada benda-benda yang dibaca sambil dia basuh tu ke benda Aku kan. tahu. Aku pernah dengar cerita kenapa orang basuh kaki semua masuk rumah. So dulu arwah datuk aku pernah cerita, ada cakap the reason kau macam setiap kali kalau macam kita budak-budak sampai cuma buka selipar pak lari masuk kan. So kena marah kena explain sebab kononnya lah tak tahulah betul ke tak, tapi kena cakap atuk cakap macam kau keluar kau jalan semua tempat, kau pijak merata-rata kan. Tapi kau tak tahu dalam apa yang kau benda pijak. kita tak boleh nampak kan. Mungkin kau terpijak something, dia berpaut kaki kau ke, dia ikut kau ke apa. Yes. So in a way balik rumah kau basuh untuk kira basuh dia, keluarkan dia dari kaki kau. Tu je lah yang aku tahu lah. Yeah. So in a way sebenarnya orang Melayu advance. Scientific. Scientific. Kita dah fikir benda tu. Orang cakap British yang cakap Melayu kolot sebenarnya. Kita dah advance dah. Kita dah advance lah. Kita punya pantun semua dah tunjuk lah kita memang advance. Advance. Literally literature wise kita quite advance lah masa tu kan. Cumanya kita tak, kelemahan kita tak dokumen ataupun dimusnahkan. Ataupun Itulah dimusnahkan. sayang. Tu sayang. Macam contohnya kita punya arkitektur rumah kampung kan. Kenapa kita buat atas? Yes. Kenapa kita ada tiang untuk naikkan di atas kan? Banjir satu, tapi lagi satu sebab apa? Binatang. Sebab dulu binatang, sebab harimau semua kan. Lepas tu kita punya arkitektur, dia orang ada bincang lah benda ni dalam buku kan, tapi still orang luar yang buat. Kita tak buat. So menunjukkan advance kita ada scientific lah, bukannya sekadar hanya buat benda semata-mata benda tu kan. pasal art ke apa kan. Dia sebab itulah pasal yang makin cerita ni makin aku rasa macam ada kena orang ada kena explain lah lot. tu kita kena dengar kan. Kena dengar kan. Kalau ada orang lagi lah. Kalau ada orang lagi lah. Tapi tak apalah, ini permulaan apa ataupun At least kita ada idea lah. At least ada lah orang buat ni kan. Tu satulah. Lagi tu apa, bila aku tengok keadaan sekeliling kan, macam hari-hari aku ada di talk dengan isteri aku pasal cara orang perceive, cara orang
berseni, cara nama bangunan, nama tempat, makanan, semua tu dia macam benda tu dah pada aku mungkin lah pasal nenek moyang aku kot, dia dah embedded dah. Bukan aku buat-buat tau. Bukan aku macam nak tiba-tiba nak nationalist lah, tiba-tiba nak come on, mana Malaysia ni. Tapi benda tu aku rasa sedih kan. Bila aku tengok Berjaya Times Square, aku sedih. Rasa macam bila aku tengok Kensington Heights. Kensington Heights kat mana? Tak tahu kat mana, Hatamas ke apa kan. Kensington Heights aku cakap kan. Kensington tu tempat yang macam prime lah dekat London tu. Tu ada. Orang kaya-kaya lah. Orang putih lah, orang putih. Dah sampai sini dah Kensington Heights tu. That's why bila yang aku tengok sekarang pun kan, macam banyak Malaysia tapi macam Chinese, banyak je letak nama bahasa. Aku respect tu. Macam ada aku pun lupa lah. Aku tunjuk juga. Tapi itulah itulah kita punya identity lah kan. Which aku rasa sayangnya orang Melayu sendiri yang tak nak sebenarnya. Kita yang tak minat kan. Tapi orang lain banyak je aku tengok nama, style. Itulah maybe dia tak nampak kepentingan lah kot. Apa penting dia. Ataupun mungkin upbringing kan, parents macam jangan lah, tak payahlah, tak ke mana pun kau cakap bahasa ni kan. English, cakap English kan. English will go greater good for you semua kan. Bring you somewhere. Pada aku pula, okay, kau mungkin kau dah dilahirkan dengan sudu perak kan. Bila silver spoon kau boleh buat macam tu. Kau live in a community, urban community, kau ada sekolah yang tu. Okay, what about the mass yang duduk flat, yang duduk apa semua kan. Kau cakap tadi pasal struggling day to day, nak kena kerja, nak kena apa kan. Tapi kat rumah kau cakap bahasa ibunda kau bahasa Malaysia. Kau kena belajar lagi English untuk fit in the society, untuk kejar rat race, dapat duit ni, untuk kejar rat race, untuk survive. Tak kesusahkan diri kau. Lepas tu kerajaan ke apa ke masih lagi tak firm on that. And that pun nak kena buat dalam bahasa kedua, bukan bahasa ibunda kau. Kau imagine berapa banyak orang Melayu, anak muda Melayu yang hebat, tapi pasal dia tak reti berbahasa Inggeris, dia fall out. Bayangkan berapa banyak yang terror physics, yang terror maths. Jangan cakap maths dengan fizik lah. Kita tengok seni je. Yang designer kita berapa yang designer. Just because dia bila present dia ada inferior tak boleh nak cakap, nak present tak boleh. Inferiority complex. Just because speech takut semua. Tapi terror maths katakan boleh buat invention ke apa. Orang yang kita angkat jugalah, yang sebenarnya tin kosong, tapi just because dia boleh cakap English, Queen's English, orang ni terror, ni mesti pandai. Aku dalam dunia korporat dan juga ni banyaklah menghadap benda-benda macam ni lah, yang macam orang luar yang tak datang dapat naik pangkat pasal kita tak dapat nak converse fluently. Kan. Tapi kau hebat, kerja bagus, kerja rajin. Bukan nak cakap racist kepada expat ke apa, tapi banyak juga dia orang yang tak boleh pakai sebenarnya kat sini. Sebab dia orang boleh cakap, kulit dia orang putih, boleh cakap Mak Saleh sikit kan. Sembak. Aku boleh bantang apa. Bukan racist, ni pasal soal macam kita sendiri. Kita sendiri. Orang kita juga. Kalau Mak Saleh tell you a joke, most likely the whole room will laugh. The whole room akan gelak dia punya lawak tu. Pasal kita ada sifat yang tak tahulah, hormat dia dijajah. Itu satu. Tapi aku cakap yang tadi tu, orang Melayu sendiri. Yalah, orang Melayu kita yang kita, kalau banyak juga yang kita yang boleh bertutur bilingual, tapi expertise tak ada. Yes. Tapi kita angkat dia. Whereas mungkin Mak Rempit yang mungkin dia memang passionate buat motor, dia boleh create dia punya own block engine ke, ataupun yang memang state of the art punya kan. Tapi just because dia tak boleh converse, dia tak reti nak present, okay, keluar daripada loop. Faham? Bayangkan. So macam mana, macam that's why bila kita tengok Korean, Japanese, dia orang cakap bahasa dia orang. Bahasa dia orang. So dia punya, tapi cakap English pun power juga. Yalah. So tapi maksud aku, that's why dia punya arts dia, especially arts lah kan. Ataupun dia punya negara dia lebih pada aku macam expand lah. Intellectually and also scientifically. Tu aku cuba nak cakap dekat politician semua kan. So kau memang betul, English is the lingua franca sekarang, but you should take bahasa as benda yang boleh majukan bangsa dan negara. Rather than kau
ketepikan dia. Yep. Orang nak kena keep up dengan ni, orang nak kena macam kau cakap dia lah, kena jaga anak, hantar sekolah. Kan? Kau kena be fluent lagi dalam bahasa yang bukan kau punya mother tongue. Why make it hard for them? Yep. Kan? Kenapa kau kena buat deck dalam English lagi? Kenapa tak boleh buat Indonesia deck dalam UK je? Japanese, Korean. Expat nak pergi Jepun, belajar Jepun apa? Expat nak pergi Korea, belajar Korea apa? Kan? Itu aku ingat lah. Aku ingat aku pernah gaduh dengan anak politician ni seorang kat Twitter. Siapa anak politician? Aku tak payah cakap siapa. Tapi budak-budak sekolah kau ke? Dia marah. Budak-budak sekolah kau ke? Bukan. Okay. Kan budak sekolah aku. Dia that mazhab yang nak sangat English tu. Dia Dia mazhab lah. So dia okay. kata, apalah nama jalan kat KL ni semua tak ada dalam English. Aku cakap, weh, Sukati lah, ni Malaysia weh. Kan? Kau nak tahu, kau kena belajar bahasa Malaysia lah. Aku kat sana gila, budak-budak sana nak take away Jepun apa semua, pergi Jepun, nak pergi Tokyo, ambil kelas lah, belajar. What are you doing, man? I'm learning Japanese because I'm going there for 2 weeks lah. Asal orang kita nak kena, sial lah polis tu cakap tepuk tangan terbalik. I think kan, polis lah, macam French kan. Aku tanya, where's the Louvre ke contoh kan. No English. Padahal dia tahu. Dia tak nak. You want to talk, you want to speak to me, speak in French. Oh, nak orang Malaysia ada tu? Tak ada. Excuse me, where is Jalan Lampang? I think cuba nak jawab balik. Cuba nak jawab. Lepas tu macam culture kita ni, yelah, kita apa, lemah lembut, lagi tolong walaupun dalam situasi yang subservient, lagi jadi hamba lagi macam. Okay, mari aku bawakan kau ke tempat tu. Walaupun aku ada meeting sekarang ni, aku sanggup bawa kau ke tempat tu. Betul tak? Tu kau rasa kau sokong tak idea tu? Kenapa kita nak susahkan anak bangsa kita? Bukan pasal racist lah. Kita tolak benda lain semua. Betul. Ini kalau kau cakap kenapa kau nak cakap Melayu malas ke apa semua. Bukan pasal tu. Pasal kita dah, pada aku dah, the goal tu dah lagi banyak dan lagi susah untuk orang kita. Dah orang kita economically tak, bukan as powerful as others kan. Banyak yang masih kena nak dapat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Untuk that, macam mana kau nak ajar anak kau cakap English, anak kau join dengan geng-geng semua pun yang kira macam dah lain lah kan. Bukan macam orang yang sekolah yang berada sikit lah. Berada kan. So banyak maths, masih maths kan. Tu satu, hiburan satu. Banyak aspek dia lah. Banyak weh. Dia itulah never ending. Actually aku expect benda ni akan berlaku lah, yang conversation ni akan jadi ceni lah. Dan aku harap harap ni semua berdasarkan teori yang aku nampak dari hari ke hari. So apa yang aku baca kan. So aku nak kongsi lah aku punya pendapat. Kalau nak orang nak cakap pasal nak majukan Malaysia lagi dari segi internally kan. So siapa yang nak ambil secara positif, ambil lah. Siapa tak sokong tak apalah. Siapa tak sokong tak apalah. Siapa nak ambil dalam, take it however you want it lah. Ini adalah rintihan aku dengan Lok. Rintihan tu. Rintihan kan. Okay, kita ke lighter note sikit lah. Okay. Ni aku buat dekat setiap guest aku. Okay. Sekarang ni untuk engkau, what would be the perfect gift that someone could give you? Could be any, it could be in a form of material or anything. Okay, hari tu aku ada ternampak satu NIF konsol. Okay, kau kena explain sikit apa benda ni. NIF konsol ni macam konsol untuk recording lah. Okay, konsol. Tapi harga dia memang mencanak lah. Aku rasa kalau beli tu tak ada ROI lah sini. Kalau diorang nak bagi tu cantik ke. Untuk orang-orang yang tak faham ni apa NIF ni kira macam Ferrari atau Porsche dalam mixing desk. Okay. So dalam layman termnya, dia akan mengeluarkan bunyi yang lagi sedap. Dia akan gemersikkan bunyi Malaysia lagi lah. So apa yang kau ada sekarang ni tak cukup lah? Cukup dah. Tapi dia akan up lagi satu level. Okay. Sebab NIF ni memang sought after lah. Benda yang memang macam itulah macam Ferrari, Porsche lah. Hanya yang mampu je yang dapat kan. Sebab dia punya pergi dia hanya yang mampu je dapat rasa. Hanya kau yang mampu. Itu satu, itu kalau physically lah. Materialistically. Tapi
kalau yang conceptually macam aku cakap tadi lah, kalau tiba-tiba some politician ke apa cakap okay kita kena buat bahasa Malaysia sekarang secara total in terms of macam kau punya billboard ataupun dalam penggunaan macam ada firmness lah sikit. That would be a great gift for the nation lah. Ataupun kita kena semua present in bahasa kalau boleh kan. Ataupun politician ataupun siapa yang nak buat something, nak dapat datukship atau apa, kena ambil exam bahasa Malaysia dulu. Things like that kan. Something yang jangan cakap je memperkasakan lah. You buat betul-betul practically ada benda tu exist lah. Macam kau tengok Indonesia kan. Naik bas, naik mana kau tengok bahasa je play apa kan. Oh gila. Jadi macam tu would be the perfect gift lah. Perfect gift for you lah. Macam masih mendalam lagi lah kau masih punya. Mendalam lagi masih lah. mendalam. Okay. Yang awal tadi tu okey lah, tak dalam sangat kan. yang Nif apa Nif? Yang Nif tu macam agak mesra sikit lah. Ataupun wife aku kata dia nak bagi aku PlayStation. Aku pun lama nak main game. Oh PlayStation Kau ada lagi aku tak minat pun, tapi aku rasa nak menjurus ke arah tu lah, untuk mengisi masa lapang sikit. Aku pun ada rasa sama lah. Kau tahu ada rasa yang macam kau tahu benda tu gempak PS5 tu, and kau tahu kau tak ada masa nak main, tapi kau nak macam menjerumus ke dalam dunia tu pasal kau boleh appreciate dia punya grafik, dia punya gameplay apa semua tu. Tapi kira macam sebab aku tak pernah ada hobi, so itulah hobi aku. Kau tak ada hobi? Bersukan pun kau tidak? Bersukan tu pada aku macam necessity lah. Oh necessity. Kau bersukan apa? Aku macam berlari lah. Maksud aku berlari lah. Beriadah lah. Kau tak main sukan? Main? Kau main suka apa? Aku suka futsal, suka bola. Tapi lama dah tak main sejak COVID ni kan. Kau tak main golf? Tak. Kau takkan main golf? Tak. Tak kan macam nak tarik kau ajak main golf. Oh kau main golf. Aku baru mula. Ni tadi aku dah tahu dah. Banyak yang aku main golf lah sekarang. Ya ke? Sebagai penutup masih Emma panggil. Terima kasih kepada Lock sebab walaupun kita baru kenal dalam masa yang pendek, tapi kau sudi datang podcast aku ni dan memeriahkan lagi Tamu Tauge. Aku harap kau punya perjuangan dalam apa-apa yang saja kau perjuangkan ni akan memberi kepuasan tu. Kepuasan tu paling penting lah. Betul. Untuk kau dulu. Betul. Dan bila tapi kita kena sinergi lah. Kita kena sebab kita berada di muka surat hampir sama kan? Hampir sama. Muka surat tu agak berceladu sikit kan. Tapi itulah, dia memerlukan komitmen yang lebih tinggi lah. Wan dan generasi seterusnya boleh turunkan lagi lah kan? Supaya Wan pula ni hari ni dia nak dengarkan dia punya single terbaru dia berjudul Piramli. Silakan Wan. Dengar kat phone je. Tak apa, kita dengar bagi dengar sikit je. Sikit je lah. Alright, terima kasih Lock. Okay, alright. Aku harap kau dapat datang lagi Tamu Tauge. Baik, insyaAllah. Terima kasih Amal. Selamat berjaya kat untuk kau. Sama-sama. Dan Wan, Satu. Itu trumpet kan? Saxophone. Kasim Selamat ke? Kasim Selamat. Osman Jailani. Ini bukan Osman Jailani, ini Kasim Selamat. Outro Tamu Tauge kau kali ni macam ni je lah kan? Chill lah. Dah bincang benda heavy. Chill lah. Kan betul. Mak tempe. Pon. Motoka. Mak tempe. Nak explain dekat orang pekak kan? So gila. Lain yang kita tanya lain. Oh, ni kalau berjalan sedap ni dengar lagu ni. Berjalan kaki. Berjalan kaki, drive malam. Aku nampak berjalan kaki. Berjalan kaki Berjalan kaki.